lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum fi Google Meet Gamayasin Nur Iman. Semoga para sahabat serta jemaah sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada para jemaah yang dihormati sekalian, seperti biasa, sebelum majlis dimulakan, mohon kerjasama semua jemaah supaya akan dapat menutup mikrofon dan kamera serta tidak akan share screen, dan kepada mereka yang berkeinginan untuk membuka kamera adalah diingatkan untuk sentiasa menjaga adab dan menutup aurat sepanjang kuliah berlangsung bagi membolehkan kuliah ini berjalan dengan sempurna tanpa sebarang gangguan. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita melafazkan umul kitab dan diniatkan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat baginda dan juga buat orang tua kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang berbahagia, Al-Fadil Ustaz Nazri Mustaqim yang berusaha tim pengurusan Gamayasin Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Rosniati Mansur. Yang dihormati lagi dikasihi perjemaah muslimin muslimat yang sudi hadir marahkan Taman Ilmu Gamayasin Nur Iman pada malam ini. Tanpa membuang masa, kita jemput Al-Fadil Ustaz untuk menyampaikan kuliah Isya dengan tadabbur Al-Quran. Dengan segala hormat, dipersilakan Ustaz. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur buat dan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung surah Abasa, bermula dari ayat 33. Dan kita sudah menuju ke penutup surah ini. Secara ringkasnya, surah ini dibentangkan dalam bentuk pertama teguran kepada Nabi dan juga kepada kita terutamanya. Hal ehwal berkaitan dengan mereka yang perlu kepada agama. Beri perhatian kepada mereka yang nakkan agama, layan mereka dengan baik. Kemudian Allah datangkan pula tentang kepentingan ataupun ketinggian Al-Quran dan bagaimana Al-Quran itu didatangkan dalam bentuk parable, perbandingan kehidupan kita dibandingkan dengan apa yang kita makan. Dan akhirnya Allah nak kita perhati satu persatu apa yang kita makan itu dikaitkan dengan potensi diri kita. Dan Allah tutup perbandingan kehidupan kita dengan makanan-makanan yang disediakan untuk kita. Semua itu sebagai mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu semua sebagai apa yang kamu boleh nikmati dan juga binatang ternak kamu. Apa yang kita boleh nikmati dan juga binatang ternak kita. Dan Allah tutup pernyataan itu, fasa kedua, dengan pernyataan yang begitu unik,
Allah samakan kita dengan binatang ternak supaya kita kekal merasakan diri kita ni hamba, tidak ada lebihnya kita berbanding yang lain, sama sahaja, sama-sama makhluk yang Allah cipta, dan Allah nak kita bersedia dunia ini bukannya selama-lamanya. Jangan hanyut dengan nikmat dunia, kerana pada satu hari nanti akan berlaku satu peristiwa, didatangkan satu bentuk jeritan yang dahsyat. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Sebab ada orang yang hidup dia, tumpuan hidup dia itu nak mencari makan yang sedap-sedap dia. Setiap hari kehidupan dia dihabiskan untuk mencari apa lagi makanan, kedai mana lagi yang dia belum try. Makanan apa lagi yang belum cuba. Resepi apa lagi yang dia belum buat. Akhirnya keseluruhan hidup dia, tumpuannya hanya nak mencari makan dan makan dan makan. Allah beri ingatan. Jangan sampai semua itu menjadikan kita lalai. Jangan sampai hidup kita ini sama level dengan haiwan, dengan binatang. Pagi keluar cari makan, bila dah kenyang, petang balik tidur. So ada orang yang hidupnya begitu. Pagi keluar bekerja, petang penat balik rumah tidur. Hanya begitulah kitaran hidup dia hari-hari. Sedangkan Allah sudah bagi kita satu potensi. Dan peringatan yang Allah datangkan ialah, beware, ingatlah. Pada satu hari nanti akan datang satu jeritan yang dahsyat. Sakhah. Kenapa jeritan itu dahsyat? Jeritan itu akan menyedarkan manusia realiti hidup yang sebenar. Jeritan itu akan sedarkan kita realiti hidup yang sebenar. Dan jeritan itu, punya dahsyat jeritan itu, sehingga kita diselubungi rasa takut. Rasa takut. Dan di awal surah ini, Allah bandingkan dua pihak. Pihak yang pertama, pihak yang didakwah oleh Nabi. Pemimpin-pemimpin Quraisy yang didakwah oleh Nabi. Mereka adalah pihak yang ada kuasa, senang nak cari makan, kan ada wang, dan mereka istaghna, mereka kaya, tak perlu kepada yang lain. Tak perlu kepada yang lain. Dan ada satu pihak lagi yang dia beri komitmen untuk agama. Beri komitmen, berusaha untuk beringat sebelum didatangkan peringatan. Kadang-kadang kalau kita, analoginya begini, kalau kita panggil anak kita 2-3 kali tak menyahut, lazimnya kita akan mula tinggi suara. Kan, panggil anak kita, dia tengah menonton TV, 2-3 kali tak menyahut, lazimnya kita akan tinggikan suara. Tapi saya pernah jumpa kawan yang dia kata, buat apa nak susah-susah tinggikan suara, jerit-jerit, walhal satu rumah je. Anak dia tengah menonton TV ataupun dalam bilik, dia nak panggil makan, dia kata dia telefon je. Telefon anak tu, telefon confirm dekat tangan. So dia cakap dengan slow, jom turun makan, tak perlu jerit-jerit. Tapi lazimnya apa yang kita buat adalah, rumah Melayu, selagi anak dia tak turun, selagi tu mak akan menjerit, turun makan. So rupanya jeritan-jeritan semacam ini Allah datangkan bentuk peringatan supaya kita sedar.
terjaga dari lena. Tapi malangnya, pada ayat 33, dia bukan sekadar peringatan untuk menjaga manusia dari lena. Itu bentuk teguran. Tapi kali ini, bermulanya satu keadaan yang manusia jadi gelabah. Satu keadaan yang manusia bila sedar, maka dia tak keruan. Apa berlaku? Yauma yafirrul mar'u min akhih. Hari di mana manusia lari dari saudara dia. Lari dari kawan-kawan dia. Lari dari orang yang dia kenal. Akhi boleh jadi adik-beradik. Akhihi orang yang dia rapat. BFF. Boleh jadi BFF tu jiran dia. Boleh jadi BFF tu rakan sekerja dia. Saudara yang rapat. Kawan yang rapat. Kawan yang berkongsi susah senang. Pada hari itu, setelah terdengar suara jeritan yang dahsyat itu, individu ini akan melarikan diri dari saudara dia. Kenapa lari? Dia nak selamatkan diri dia. Dia nak selamatkan diri dia. Lazimnya kita berkawan, kan manusia ni berkawan selalunya dia ada agenda. Sama ada untuk kepentingan diri dia atau dalam tujuan untuk bekerja sama. Masing-masing win-win situation. So, kawan yang baik akan hadapi masalah itu secara bersama. Bukan tinggalkan orang lain. Tapi rapat macam mana pun pada hari itu, ada orang yang akan berlari meninggalkan kawan dia. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Menariknya, ayat di atas, cerita Abdullah ibnu Maktum, dia berlari mendapatkan Nabi. Dia berlari menuju sesuatu. Di bawah, Allah bagi tahu akan berlari, orang akan berlari menjauhi kawan dia. So beringatlah di dunia ini, sementara ada kawan-kawan yang bagi peringatan pada kita, ada ustaz-ustaz, ada motivator, ada hadis-hadis Nabi, ada ayat Quran yang nak mendampingi dia, nak mendampingi kita. Yang kita hari-hari dengar ayat Quran dibacakan, kita hari-hari dengar azan dilaungkan. Orang masih lagi nak ingatkan kita dalam pelbagai dimensi dan bentuk. Dan satu masa nanti, orang itu akan lari dari kita. Kita akan lari dari orang lain. Nak selamatkan diri. Nak selamatkan diri. Bukan hanya dia lari daripada saudara dia, tetapi dia juga lari dari mak dan bapa dia. Wa ummihi wa abihi. Sengaja Allah letak dalam bentuk berasingan. Dan sebenarnya dia boleh saja, Allah boleh saja datangkan dalam bentuk kesatuan bersama. Walidaihi ataupun abawaihi. Tapi ini Allah letak berasingan. Ummihi wa abihi. Ibu dan ayah dia. Rupanya kita sayang macam mana pun dengan mak, dengan bapa. Pada hari itu, kita akan melarikan diri dari mak dan bapa. Kenapa diasingkan? Hubungan manusia ni rencam. Ada orang yang dia rapat dengan keluarga kerana mak, bukan kerana bapa. Sebab dia mungkin ada grudge dengan bapa dia. Tapi dengan mak, kerana sayang ni dengan mak, dia masih lagi balik kampung.
Ada orang sebaliknya, dengan mak dia kurang, tapi dengan bapa. Kan kenangan dia bersama membesar, hasil kasih sayang didikan bapa dia, dia ingat. Dia balik kampung tu kerana bapa dia. Malah adik-beradik tu berkumpul kerana bapa, bukan mak pun. Atau kerana mak bukan bapa pun, sebab tu diasingkan. Wa ummihi wa abi. Kemudian, selain daripada ibu dan bapa, kita akan melarikan diri dari sahibatihi wa bani. Daripada sahib ni, sahibatihi diartikan sebagai isteri. Maksud asal sahib ialah orang, kawan yang paling rapat dengan kita. Yang kenal luar dalam. Siapa yang kenal luar dalam? Kalau bukan pasangan kita, kalau bukan isteri kita. Bayangkan orang yang paling rapat, yang sangat rapat dengan kita pun, kita larikan diri dari mereka, dari dia. Sahibati, daripada isteri dia. Wabani, dan anak. Wow. Lari, kita akan lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Kenapa sampai macam tu dahsyat? Why? Kerana adanya jeritan. Lalu kita ketakutan. Ketakutan menyelubungi kita. Masing-masing lari daripada orang yang dia kenal. Kerana tak nak dituntut sesuatu. Tak nak dituntut. Sebab setiap orang akan berusaha selamatkan diri masing-masing. Itu hari, itu jam. Nafsi-nafsi. Engkau, aku. Dan menariknya, 34, 35, 36, Allah susun dalam bentuk circle majoriti manusia. Kita hidup ni kita ada circle. Sama ada circle kita itu melibatkan kawan-kawan dekat keliling, kawan-kawan rapat atau adik-beradik. Ada orang yang kalau dengan kawan, dia punya lunaknya bukan main. Tapi dengan isteri dan anak, sangat garang. Kalau dengan kawan, pukul 2 pagi kawan telefon minta tolong pun dia sanggup turun. Tapi isteri dia demam, dia tak hantar pun pergi klinik. Ada orang yang circle dia itu, tumpuannya pada nak membantu ibu dan ayah dia. Dia tak ada kawan sangat, tapi dia punya kerja usaha dia tu untuk mengembirakan ibu dan ayah. Ada anak bini, tapi dia lebihkan ibu dan ayah. Ada orang yang jenis family man. Dengan kawan kurang. Jarang balik kampung. Sebab tumpuannya nak membesarkan anak dan menyenangkan isteri. So, majoriti manusia, inilah circle kehidupan dia. Hidup dia ni berlegar sekitar ini. Kalau tidak kawan, mak bapak. Kalau tak mak bapak, anak isteri. Itulah. Dia tak ada kerana yang lain. Itulah bentuk manusia. Itulah bentuk kita ni. Surah apa? Surah Abasa. Surah yang ke-80. Surah Abasa. So, oleh kerana itu, ayat 38, 34, 35 dan 36 ini, dia adalah tentang hidup kita. Dan dengan siapa kita berinteraksi. Dan kesan kita berinteraksi itulah, maka kita perlu berwaspada. Sebab satu masa nanti,
Satu masa nanti, kita akan melarikan diri dari mereka. Kalau dengan kawan-kawan inilah, punca kita dapat kumpul dosa yang begitu banyak. Mengumpat, buang masa. Kan buat kerja yang tak berfaedah. Rompak berkumpulan dengan kawan-kawan. Kita akan melarikan diri dari mereka. Geng sama-sama mancing. Tapi anak bini tinggal kat rumah. Sebab setiap satu ini, setiap satu, manusia akan jatuh cinta pada hubungan itu. Melebihkan mak bapak berbanding dengan tanggungjawab yang lain. Kan melebihkan anak isteri berbanding mak bapak. Berapa banyak keluarga yang porak-poranda kerana tak seimbang. Rupanya topi apa pun yang kita pakai, seimbang itu penting. Dan tengok contoh di atas. Contoh makanan di atas. Anggur tidak kata akulah makanan paling baik. Bukankah kalau dalam konteks makanan, kita ada istilah gizi seimbang. Kalau makanan yang di atas kita belajar tentang potensi hidup kita dan perlu kepada keseimbangan, lalu sekarang Allah bagi tahu, kamu akan melarikan diri daripada orang-orang ini, daripada hubungan-hubungan ini kerana kamu gagal untuk seimbang. Itu kaitan dia tu. So, surah ini masih lagi menekankan tentang tema berbeza. Dia tema apa nama? Kalau kita buat perbandingan macam tu, dia ada tema keseimbangan. Kemudian pada ayat 37. Ayat 37 tak lama dah ni. Sampai 42 je. 37 likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kenapa mereka melarikan diri? Kerana setiap seorang dari mereka, likulli imri'in, setiap seorang daripada mereka, yauma idzin, pada hari itu, mereka disebutkan sya'nun, mereka disebutkan yughni, dengan hal diri dia sahaja. Ghina ni kaya. Ghina ni kaya, cukup. So likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, pada hari itu setiap individu akan disibukkan dengan hal ehwal diri dia sahaja. Dia tak sanggup nak ambil tahu hal orang lain. Diri dia pun tak settle. Perkataan ghina kali kedua diulang dalam surah ini. Kali pertama Allah sebut di sini. Amma manistaghna. Adapun orang-orang yang kaya merasa cukup itu. Kenapa dia rasa cukup? Aku tak perlulah dakwah ni. Aku dah ada ilmu dah. Tak perlu nak dengar-dengar tadabbur ni semua. Tak perlu. Aku dah lama dah belajar semua ni. Tak perlu nak dengar lah. Tak perlu. So, pada hari itu, sebagai balasannya, Allah akan jadikan dia sibuk tentang hal ehwal diri dia.
Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap seorang sibuk memikirkan diri dia. Satu dia lari. Boleh jadi dia nampak dia punya amal tu banyak. So dia lari. Supaya orang tak nampak dan tak tuntut. Dan rupanya pada hari itu dan saat itu manusia masih lagi mengekalkan logik dia sewaktu dekat dunia. Kita kan menjadi sangat tamak kalau kita dapat untung sehingga tak nak berbagi dengan orang lain. Tiba-tiba mengamalkan dasar tutup pintu. Kalau dah untung, senyap-senyap je kita. Macam apa perumpamaan tu yang kalau diuntung dia senyap-senyap je, macam tikus jatuh ke beras. Semut jatuh atas gula. Entah macam mana entah dia punya perumpamaan tu. Dia kalau diuntung dia senyap je. So, pada hari itu, orang-orang ini, mereka disibukkan dengan diri dia. Kemudian Allah bagi tahu. Wujuhu yawma idzin musfirah. Di saat ada orang yang sibuk tentang diri dia, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Wujuhu yawma idzin musfirah. Ada wajah-wajah yang berseri-seri. Musfirah, berseri-seri. Surah ini dimulakan dengan wajah kan? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, tentang wajah, tentang reaksi, tentang mimik muka. Allah tutup surah ini dengan reaksi wajah, mimik muka. Ada wajah-wajah pada hari itu. Musfirah, bergemerlapan, berseri-seri. Berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah. Punyalah dia gembira. Kan kalau gembira kan dia seri tu naik ke muka. Waktu pengantin baru, kita nampak muka dia, walau tak senyum, kita nampak muka dia berseri-seri. Sebab kegembiraan itu naik ke muka. Dan kita gelar, oh ni seri pengantin. Kenapa berseri? Sebab dia tengah happy, tengah gembira. Di mana gembira tu ni? Dalam hati ni gembira. Kan hari tu kita raya terkejut. Tapi dalam kalut-kalut itu pun kita nampak wajah ahli keluarga kita berseri-seri. Sebab gembira. Gembira. Sama macam kita lihat wajah teman-teman kita waktu sedang menunggu berbuka puasa. Bila dengar azan, tengok wajah setiap individu tu berseri-seri sebab gembira dapat berbuka. Tapi setiap wajah yang kita pernah nampak berseri di dunia, dia tidak sama serinya seperti mana berada di mahsyar nanti. Wujuhu yawma idzin musfirah. Wajah pada hari itu bergembira, berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah. Dan kegembiraan dalam hati orang yang sangat gembira, kadang dia tak dapat nak kawal perasaan gembira dia. Dia sehingga tertawa. Tertawa sendirian. Dhahikah, tertawa. Mustabsyirah, sangat bersukaria. Saya suka lakonan Aziz Satar dalam Alibaba Bujang Lapuk. Setelah dia ambil wang emas, dia tanam dalam rumah, kan dia arahkan isteri dia pergi rumah abang dia untuk pinjam cupak. Dia hantar balik cupak.
Kan dia menggayakan macam mana, oh lepas ni aku nak tukar gaya berjalan ni. Gaya orang kaya, macam mana orang kaya berjalan. Kan dalam pada dia berjalan tu, dia punya senyum sehingga tertawa tu dhahikah. Hati dia tu punya gembira sehingga dia tertawa. Dhahikatun mustabsyirah. Dan tertawa itu bukan dibuat-buat tak. Riang gembira. So ada keadaan orang yang wajah dia berseri-seri, tertawa kegembiraan. Dan wujuhun, dan ada wajah-wajah pada hari itu, alaiha ghabarah, ditutupi, ada wajah pada hari itu, alaiha ghabarah, berdebu. Berdebu. Ada debu. Ghabarah ni debu. Tadi wajah yang musfirah, wajah yang berseri-seri, ada satu lagi wajah yang berdebu. Ada parable dalam bahasa Arab. Kan kebiasaan orang Arab ini, wajah yang berdebu mereka associate dengan orang yang kalah. Orang yang kalah. Kerana bangsa Arab suka bergaduh dan berperang, wajah yang berdebu biasanya diertikan sebagai orang yang kalah bergusti. Orang yang kalah bergaduh. Sebab selalunya orang kalah ini mukanya tersembam ke bumi. Mukanya penuh dengan debu. Dia kalah, tertunduk, lalu pihak musuh ambil tanah, letakkan atas kepala. Engkau kalah. Itu maksud wa wujuhi yauma idzin 'alaiha ghabarah. Ada wajah pada hari itu yang diseliputi berdebu dengan debu. Tarhaquha qatarah, dan dia diliputi oleh warna hitam dan gelap gelita. Allah tidak kata dia murung, muram, tak. Tetapi ada sesuatu yang menyelubungi sehingga orang lain tak nampak wajah dia. Mungkin bentuk awan hitam sampai tak kenal, tak nampak wajah dia. Tarhaquha qatarah. Warna hitam legam dan gelap gelita. Bayangkan yang gelap itu digelapkan hanya mereka. Yang selama ini kita berusaha jaga makan, dan daripada makanan-makanan itu kita usahakan untuk buat facial, jaga kulit, nak nampak supaya putih melepak, pakai ku putih, ku hijau, temulawak. Tapi pada waktu itu, Allah jadikan wajah-wajah yang kita jaga sepanjang hidup di dunia ini. Dua sisi. Satunya berseri-seri, satu lagi hitam legam. Walaupun di dunia dulu, dia berusaha pakai macam-macam produk untuk kekal putih. Tak, Allah jadikan hitam legam. So basically usaha dia untuk pakai foundation, untuk pakai makeup, untuk nampak supaya cantik, untuk nampak putih, untuk nampak presentable. Untuk siapa? Apa guna jika akhirnya nanti kalau tanpa ikhlas, bukan kerana Tuhan, bukan kerana Allah, maka Allah jadikan hitam legam.
Ulaika humul kafaratul fajarah. So, mereka itulah orang-orang yang kafarah. Dia bukan sekadar bermaksud kafir, kafar tidak bersyukur, al-fajarah. Dan dia fujur, derhaka. Kafarah, fajarah. Tuan-puan, kafarah, fajarah ni dua kesalahan. Satu tidak bersyukur, satu lagi derhaka. Kalau kita baca dari ayat pertama, sampailah ke ayat 41, ada tak yang Allah mention kita perlu beri perhatian, jika tidak kita jadi kafarah? Apa dosa yang Allah mention sehingga orang itu digelar sebagai tidak bersyukur, kafarah? Ada tak? Tentang Quran. Allah dah bagi dan kita take for granted. Malah kerana tak faham Quran, maka kita rasa cukup. Fajarah, derhaka. Kita rasa cukup. Tak perlu dah. Kerana tak faham Quran, maka kita rasa hidup kita tak perlu Quran, aku perlu benda yang lain. Aku perlu berniaga, dapat untung dan aku kaya. Aku perlu yang itu. Aku perlu bekerja untuk dapat gaji dan aku boleh terus hidup. Quran aku tak perlu. Ulaika humul kafaratul fajarah. Dan perbandingan yang Allah buat di awal surah antara orang buta dan orang celik yang kaya. Orang buta yang tak ada apa-apa dan orang celik yang berkuasa. Satunya merasa cukup, satunya rasa tak cukup dan perlu kepada bimbingan Nabi SAW. Sebelum kita dinobatkan sebagai kafaratul fajarah, tidak bersyukur dan suka buat onar, derhaka, fujur. Fajarah ni, pernah dengar perkataan fajar, terbit fajar? Apa maksud fajar? Letusan. Cahaya tu penetrate kegelapan malam, lalu dia berjaya menerobos, dia berjaya tembus. Fajar tu letupan, letusan. So cahaya fajar maksudnya cahaya yang berjaya menembusi kepekatan malam untuk terbit. So fajarah adalah sebarang dosa yang memberi kesan dan impak pada orang lain. Kalau anda influencer, segala gerak-geri anda menjadi contoh kepada anak-anak remaja. Anak-anak seawal 4 tahun yang tengok TikTok, dia tengok influencer. So, bila anda buat sesuatu yang terpesong, benda yang salah dituruti oleh orang lain, dia juga buat salah dan itu digelar sebagai fajarah. Anda memberi contoh tauladan yang tak patut pada orang lain. Ulaika humul fajar, kafarah, fajarah. So, tuan-puan, demikian surah Abasa, surah yang ketiga dalam turutan juzuk Ammah. Relatifnya 42 ayat, tetapi dia memberi peringatan penuh makna kepada kita. Bermula dengan bagaimana Allah memberi teguran kepada Nabi SAW tentang dua pihak. Satunya sahabat dan satu lagi orang yang berkuasa. Dan Nabi nak sampaikan dakwah. Sebab kadang kita melihat potensi dakwah ataupun potensi yang besar terhadap mereka-mereka yang ada kuasa ini, bila dia terima Islam, impak daripada orang lain yang mungkin akan peluk Islam.
Tapi Allah nak kita belajar bahawa jangan nilai orang begitu. Jangan kerana dia ada harta, oh tumpuan kita pada dia. So bila dia minta panduan dan nasihat, oh kita cepat-cepat. Tapi yang marhain, yang tak seberapa ni, yang entah siapa-siapa, kita abaikan. Jangan begitu. Sebab Allah tahu siapa yang takut dan siapa tak takut. Allah tahu siapa yang perlu dan siapa yang tak perlu. Dan dia bukan menidakkan, oh orang kaya tak perlu dilayan, diladeni. Tidak. Boleh jadi orang kaya itu lebih takut Allah berbanding orang yang miskin. Allah nak kita melihat semua orang sama, beri layanan yang sama. Kerana setiap manusia ini, dia ada potensi-potensi macam buah, macam makanan. Ada potensi tersendiri. Tapi makanan yang ada multiple potensi ini pun, kita perlu mengambilnya dengan gizi yang sihat. Sama rata. Sama macam hubungan kita, circle kita, sama ada dengan kawan, dengan anak isteri, dengan mak bapak. Sama rata. Kerana jika tidak, kita mungkin akan dilabel. No, kita mungkin akan diberikan wajah yang bermuram durja, dipenuhi debu dan dibayangi oleh awan hitam. Dan kalau kita kekal seimbang, yes, kita akan tampil dengan wajah yang berseri-seri, bergelak ketawa dan riang ria, bergembira. Wow, dahsyat. Surah ini dahsyat. So next surah ialah surah apa? Surah Takwir. Dan surah Takwir ini bermulanya cerita pendetailan tentang hari kiamat. Surah ni mula detail tentang hari kiamat. Dua surah sebelum Allah bagi bunga-bunga. Allah bagi bunga-bunga. Dan kiamat itu bermula dengan matahari digulung. Kuwirat. Matahari digulung. Nak tahu macam mana matahari digulung? Stay tune dengan Gema Yasin Nurul Iman dan akhirnya kerana jam 10, walaupun kita mula 9 suku tadi, saya stick nak habiskan pada jam 10 sebab kita ada jadual tersendiri, jadual tidur tersendiri. Saya tak nak berlama-lama, nanti takut tak dapat nak bangun awal. So jam 10 limit. Dan akan datang kita akan masuk ke dalam surah Takwir dan kita tengok bagaimana Allah gambarkan tentang hari kiamat. Kenapa perlu sampai macam tu? Kenapa perlu Allah detailkan hari kiamat? Sebab orang-orang beriman ini dia tidak berkesempatan untuk menonton hari kiamat ni. Allah tak beri dia peluang untuk tonton hari kiamat ni. Sebab orang-orang beriman akan dimatikan terlebih dahulu. Orang yang melalui hari kiamat adalah orang yang tidak beriman. Orang beriman akan mati dulu. Tapi sebelum dia mati, bila dia baca Quran, Allah beri dia gambaran. The exact picture. Bagaimana kiamat itu berlaku. Penting. Kenapa? Kenapa gambaran itu penting? Pertama, supaya kita rasa takut. Dan bila takut, kita bersedia. Bila takut, kita bersedia. Dan bila takut, kita bersedia. Maksudnya, kita anggap benda tu penting dan serius. Kita akan buat sesuatu. Dan lebih menarik, bila kita takut, Allah akan ganjarkan kita dengan 2 syurga.
itu lebih indah. So, lepas daripada ini kita akan baca siri surah-surah yang bentangkan tentang kiamat, bagaimana ini berlaku dan apa yang penting untuk kita lihat. Terutamanya surah Takwir ini surah yang begitu deep. Ada banyak parable-parable ataupun perbandingan-perbandingan yang kita tak pernah lihat sebelum ini. Barakallahu li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, syukran, jazakallah khairan kasiran, barakallahu fiik Al-Fadil Ustaz atas tadabbur Al-Quran yang baru disampaikan tadi, dan semoga apa yang disampaikan tadi akan dapat menjadikan jiwa kita serta nurani kita sebagai hamba Allah yang sentiasa takut tentang takut kepada Allah dan sentiasa bertawaduk untuk memahami segala yang tersurat dan tersirat dalam merungkaikan mukjizat Al-Quran. Syukran jazilan kepada tim pengurusan Gemah Yasin Nur Iman dalam menganjurkan majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini. Syukran jazilan kepada para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah yang sentiasa istiqamah dalam mendapatkan ilmu yang tak henti-hentinya, serta selain untuk mendapatkan ganjaran pahala dan keridaan Allah Azza wa Jal. Mohon izin Ustaz untuk saya menyampaikan hibahan untuk program Gemah Yasin Nur Iman esok. Terus mengimarahkan program Gemah Yasin Nur Iman yang telah disusun untuk esok, bermula pada pukul 6.45 pagi dan kuliah subuh bersama dengan Ustaz Eliyin Aminin bin Muhammad Saleh, bacaan Yasin, doa dan tazkirah. 10.30 pagi kuliah duha bersama dengan Ustaz Dr. Ashraf bin Swadi dengan kitab hadis-hadis sahih terbukti masa kini. 2 petang tahsin Al-Quran bersama Ustazah Helen. 5 petang kuliah asar bersama dengan Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzzaman. 8 malam kuliah maghrib bersama dengan meja Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad dengan kitab Kesempurnaan Muhammad Rasulullah SAW iaitu Syama'il Muhammadiyah. Dan pada pukul 9 malam talaki Gemah Yasin Nur Iman bersama Ustazah Humairah Muhammad Saleh. Okay. Bagi pihak majlis kami daripada Gemah Yasin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan ketelanjuran di sepanjang majlis dijalankan. Sekali lagi dijemput Ustaz Al-Fadil Ustaz untuk memimpin tasbih kafarah dan surah Al-Asr bagi menutup majlis kita pada malam ini, dan saya akhiri dengan kalam mulia wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.